wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يغش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan mereka inilah yang dikatakan tergolong dalam golongan muhtadin, yaitu golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka barakah. Daripada manakah barakah ini datang? Daripada langit dan bumi yang tak mampu manusia nak memikirkan bagaimanakah rahmat Allah, bagaimanakah barakah daripada Allah itu datang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur dan ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama sekali, sebagaimana amalan orang-orang yang hati mereka baik dengan Allah, marilah kita memulakan majlis kita pada tengah hari ini dengan melafazkan syukur alhamdulillah, melafazkan kesyukuran dengan menyatakan di bibir dan mulut alhamdulillah, dan bertekadkan di hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Syukur alhamdulillah ya Allah di atas nikmat yang Allah berikan. Apakah nikmat yang Allah berikan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak sungguh nikmat yang Allah berikan. Di antaranya nikmat kesihatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anak pinak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pekerjaan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai-bagai nikmat, mempunyai jiran, mendapat anak yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat kita berada di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu keampunan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pembebasan daripada azab neraka Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini sangat istimewa untuk hamba-Nya, untuk kita, untuk sesiapa saja yang ingin melakukan perubahan di dalam hidup. Inilah masanya yang paling sesuai, yang sangat sesuai. Untuk apa? Untuk kita bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kelemahan, di atas segala kesilapan, di atas segala dosa yang kita laksanakan sebelum ini. Dan bulan Ramadan inilah masa yang sangat baik dan tepat sekali untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang ianya akan mengampunkan segala dosa kita, melainkan satu perkara, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan nikmat daripada Allah ini, nikmat daripada Allah ini kita dapat lihat dalam dua keadaan. Ada dua pandangan sudut yang bagaimana kita melihat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu dijauhkan, dan yang kedua ialah diterima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bala. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bencana. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sebarang kemalangan. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah tuan-tuan kita terfikir-fikir, ya, mungkinlah terlintas di pikiran kita, ya, kita berada di surau ni tuan-tuan, kita berada di masjid ni tuan-tuan, kita berada di rumah Allah ni tuan-tuan. Apa nikmatnya? Kita ada nikmat pun kita tak rasa pun nikmat. Ya, setiap hari kita datang ke masjid dan surau, kita solat, lepas tu kita balik. Kita datang, kita solat, lepas tu kita balik. Apa nikmatnya? Kita tak rasa pun nikmat. Mungkinlah, ya, mungkinlah di pikiran kita terlintas sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan daripada rumah, sama ada daripada rumah, daripada pejabat, daripada tempat kerja, daripada di mana-mana, bila mana kita nak datang ke masjid dan surau, bila sampai di persimpangan jalan, tiba-tiba sebuah kereta melanggar kita, apakah akan jadi pada waktu itu? Tentulah musibah, tentulah kemalangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam tuan-tuan, semalam ribut kuat di Kuala Lumpur. Ya, kalau tuan-tuan baca, adalah berita, ya, ribut sangat kuat di Kuala Lumpur. Seorang Grab, ya, pemandu motosikal Grab yang penghantar makanan ini dihempat oleh pokok dalam keadaan, ya, dia melalui jalan tersebut.
ya, oleh kerana ribut yang kuat dihempap dan sahabat kita ini, ya, pemandu Grab ini meninggal. Kemudian tuan-tuan, 2-3 minggu yang lalu kita mendengar berita juga tuan-tuan di MRR2, ya, sebuah kren melalui jalan dan kren ini melanggar, ya, jambatan LRT yang dibuat itu, maka jambatan LRT itu terhempak beberapa kenderaan dan ada beberapa kematian dan ada beberapa kemalangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan peristiwa yang saya sebut 1, 2 ini tuan-tuan, ini adalah kemalangan, ini adalah musibah. Bila mana kemalangan tuan-tuan, bukan kita saja yang susah tuan-tuan, anak kita susah, isteri kita susah, rakan kita susah, pejabat kita susah, tempat kerja kita susah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita daripada mendapat kemalangan. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab kita kena sebut nikmat ni? Setiap kali kita buat, kita mendapat kebaikan, kita merasa nikmat, kita merasa kebaikan, kita kena sebut dan sedar bahawa ini adalah nikmat daripada Allah. Apa sebab? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak bongkak, supaya kita tidak angkuh bahawa ini adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan kita bersyukur, merasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hati kita akan sentiasa berwaspada dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada satu saat pun dalam hidup kita yang kita lalui ini tanpa kita dapat nikmat daripada Allah. Tidak ada satu saat pun, apatah lagi minit, apatah lagi jam, apatah lagi hari. Maknanya apa? Maknanya banyaknya nikmat yang kita kecapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ni tuan-tuan, biasalah, ya, manusia ini lemah. Kita masih lagi merasakan tak ada nikmat. Kita masih merasakan tak ada nikmat. Kita tak nampak nikmat itu. Bila berlaku, barulah kita rasa, oh, nikmat sungguh, ya, nikmat sungguh. Dan beberapa bulan dulu tuan-tuan, masjid kita ditutup. Kita tak boleh solat dah berapa lama dah. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah dah tak boleh solat lama dah. Bila mana kita dapat solat, kita boleh rasa nikmat, ya, nikmat yang kita rasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada syirik. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada tergolong dalam golongan yang kufur. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari menjadi seorang yang fasik. Ini adalah nikmat daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada tergolong dalam golongan munafik. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang lain tuan-tuan, apakah nikmat yang lain? Saya dah sebut tadi banyak nikmat makanan, ya, nikmat kesihatan, nikmat usia dan sebagainya. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang kita terima ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni orang Muslim, orang Islam. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni muttaqin, orang yang benar. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tuan-tuan bayangkan, andai kata kita ni bukan orang Islam, kita ni bukan Muslim, agak-agak pada tengah hari ini kita berada di mana? Agak-agak mungkin kita duduk mabuk di mana-mana,
Mungkin kita buat maksiat di mana-mana, mungkin kita buat segala kemudaratan di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan perkara-perkara tersebut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah tuan-tuan, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di dalam kebaikan. Kita berada di majlis ilmu ni tuan-tuan, ya, kita berada di dalam majlis tazkirah yang dikatakan majlis ilmu. Berada di majlis ilmu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kaca manusia biasa ianya hanyalah biasa-biasa sahaja, ianya kuliah biasa sahaja, ianya ceramah biasa sahaja, ianya penerangan yang biasa sahaja pada kaca manusia biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi hakikatnya tuan-tuan, pada kacamata Allah dan Rasul, bila mana kita berada di majlis ilmu, ianya sangat luar biasa. Apa sebab luar biasa? Sebabnya ialah majlis ilmu itu dikatakan seumpama taman syurga. Kita berada di taman syurga. Pada hakikat mata manusia tuan-tuan yang berada di surau ini, kalau kita pandang kiri dan kanan, kita merasakan ini sajalah yang bersama-sama dengan kita. Hakikatnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga itu, ribuan malaikat Allah bersama-sama dengan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau berilah hidayah, kau berilah barakah, kau murahkanlah rezeki kepada mereka-mereka yang berada di taman majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga. Malaikat-malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita melazimi majlis ilmu di dunia ni tuan-tuan secara konsisten, kita sentiasa memilih, mencari, membenarkan, mengizinkan, membudayakan diri kita untuk sentiasa berada di majlis ilmu secara konsisten di dunia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita tuai di akhirat nanti bergantung kepada apa yang kita semai di dunia ni. Di dunia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyemai benih-benih yang baik, pokok-pokok yang baik, tumbuh-tumbuhan yang baik, sudah tentulah bila kita tuai nanti, kita akan tuai hasil-hasil yang baik. Bila mana kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga, apa maknanya? Maknanya kita sedang menyemai kebaikan. Dan kebaikan yang kita semai ni, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan tuai di akhirat nanti, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita, memberikan cahaya untuk menerangi kehidupan kita di dunia ini sebagai jalan menuju akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Diumpamakan ilmu ni tuan-tuan seperti cahaya, di mana bila kita ada cahaya, dia dapat menerangi kita. Kita tahu, kita dapat lihat sekeliling, kita tahu di mana kiri, kanan, belakang, hadapan, kita tahu kedudukan kita di mana. Dan kalau kita ni jahil tuan-tuan, diumpamakan seperti kita ni berada dalam kegelapan. Kita tidak tahu bahayanya, belakangnya, kirinya, depannya, kita tidak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seseorang manusia itu tuan-tuan dikatakan buta mata apabila tidak ada cahaya yang jatuh ke retina mata. Dan buta hati ialah
apabila tidak ada ilmu yang singgah ke jiwa kita. Kalau kita buta mata, tuan-tuan, kita tak nampak jalan di dunia ni. Tapi kalau kita buta hati, kita tidak nampak jalan menuju akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berada di majlis ilmu ni, tuan-tuan, ya, bila mana kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga ni, tuan-tuan, kita patut benar-benar rasa beruntung. Kita patut benar-benar rasa bertuah. Kita patut benar-benar rasa bahagia. Sebab apa? Sebab banyak manfaat yang kita perolehi bila kita berada di majlis ilmu ni. Apa dia kelebihan, tuan-tuan? Apa dia kelebihan kita berada di majlis ilmu ni? Apakah kelebihan yang suruh sangat ni kita ni sentiasa melazimkan diri kita, membudayakan diri kita supaya kita ni sentiasa berada di majlis ilmu ni? Apa kelebihan-kelebihan dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Yang pertama, tuan-tuan, kelebihan kita berada di majlis ilmu ni, tuan-tuan, yang pertamanya ialah kita mendapat sakinah, kita mendapat ketenangan. Ketenangan ini sangat penting dalam hidup, tuan-tuan. Apalah arti mempunyai wang yang banyak tapi kita tidak tenang? Apalah arti mempunyai rumah yang besar tetapi diri kita tidak ada ketenangan? Apalah arti mempunyai kenderaan berbuah-buah tetapi diri kita tidak ada ketenangan? Mana mungkin kita boleh menjadi tenang tetapi kalau diri kita ni berserabut dengan masalah, hasad, dengki, iri hati, kesumat bergelumang dalam diri kita ini, mana mungkin kita ada ketenangan? Mungkin kita ada kesenangan, tuan-tuan, kita ada wang, kita ada kesenangan, kita boleh beli makanan yang mahal-mahal. Mungkin kita ada kesenangan, kita ada wang, kita boleh beli makanan yang lazat-lazat, tetapi kita tidak boleh beli selera makan. Makanan kita boleh beli, mahal kita boleh beli, tapi selera kita tidak boleh beli. Mana mungkin kita boleh berselera, tuan-tuan, kalau hati dan jiwa dan perasaan kita tidak ada ketenangan? Mungkin kita ada kesenangan, kita ada wang. Musim panas ni, musim puasa ni, tuan-tuan, kita boleh pasang aircon 2-3 di bilik tidur kita. Oleh kerana cuaca panas, kita boleh beli bantal yang empuk untuk kita tidur. Kita ada wang, kita ada kesenangan, kita boleh beli tilam yang tebal untuk kita tidur, tetapi kita tidak boleh beli lena tidur. Kita tak boleh beli. Bantal kita boleh beli, tilam kita boleh beli, aircon kita boleh pasang, tapi lena tidur kita tidak boleh beli. Mana mungkin boleh lena tidur, tuan-tuan, kalau diri dan hati kita, perasaan, the whole you, tidak ada ketenangan. Sebab itu ketenangan ini sangat penting. Kesenangan ialah ukuran berapa banyak wang kita ada. Kesenangan ialah ukuran berapa banyak rumah kita ada, berapa banyak kenderaan kita ada, berapa banyak harta benda kita ada. Ketenangan ialah ukuran kualiti jiwa kita. Sejauh manakah hati kita ini dekat dengan Allah? Makin hampir kita dengan Allah, makin dekat kita dengan Allah, makin kita mendapat ketenangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, tuan-tuan, kelebihan yang kedua berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga ni, yang keduanya ialah kita mendapat maghfirah, kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada rumah, daripada tempat kerja, daripada pejabat, datang ke masjid dan surau, di sepanjang jalan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa, tuan-tuan. Bila mana kita sampai ke masjid dan surau, kita nak ambil air semayang, sebaik saja air wuduk mencecah anggota tangan kita, dosa-dosa kita gugur, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta.
Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita tanpa kita minta, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita minta, apatah lagi kalau kita mohon. Dalam keadaan kita tidak minta dan mohon pun, Allah berjanji untuk mengampunkan segala kesalahan dan dosa kita, menunjukkan kepada kita Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Di antara cara kita nak mendapat maghfirah Allah ini ialah dengan melazimi majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, tuan-tuan, kelebihan yang kita dapat bila mana kita melazimi majlis ilmu, kita berada dalam majlis ilmu, tazkirah, ceramah, kuliah, apa saja perkara-perkara yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan majlis ilmu. Yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita ini menjadi tinggi. Allah meninggikan darjat kita pada mereka-mereka yang sentiasa berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedar atau tidak, tuan-tuan, masyarakat di luar sana berlumba-lumba untuk berada di status sosial yang tinggi. Orang yang kaya nak kaya lagi, orang yang ternama dia nak ternama lagi, orang yang dah hebat dia nak hebat lagi. Mereka berlumba-lumba untuk berada di status sosial yang tinggi. Sebab itulah, tuan-tuan, di negara kita ni, tuan-tuan, ada anugerah, ada pingat, ada pangkat, ada bintang yang dianugerahkan oleh makhluk kepada makhluk yang lain. Untuk tujuan apa? Supaya manusia itu dihormati. Untuk tujuan apa? Supaya manusia itu dihargai, supaya manusia itu dikenali, supaya manusia itu dikenali, supaya manusia itu dimuliakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun ribuan manusia memuliakan seorang manusia itu, kalau manusia itu hina di kacamata Allah, manusia itu tetap hina. Sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ribuan manusia menghina manusia tersebut, manusia itu tetap mulia di kacamata Allah. Maknanya apa? Maknanya neraca kehidupan kita ini ialah daripada sudut pandang Allah. Bagaimanakah Allah memandang kita? Sudah tiba masanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kita bertanya diri kita sendiri, aku ni di depan Allah ni bagaimana agaknya? Kita tanya diri kita sendiri, bagaimanakah Allah memandang aku? Bagaimana aku ni pada pandangan Allah? Yang menjadi masalahnya ialah kita masih melihat pada pandangan manusia. Bila kita nak menyumbang sesuatu, kita nak suruh manusia lihat. Bila kita buat kerja kebaikan, kita nak suruh manusia lihat. Bila kita buat apa saja amalan kebaikan dan sebagainya, kita nak suruh manusia lihat. Inilah yang patut kita ubah. Kita nak memastikan bahawa bagaimanakah Allah ini memandang aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, akhir sekali, tuan-tuan, kelebihan kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga ni, tuan-tuan, kelebihan yang keempat ialah kita mendapat barakah, kita mendapat keberkatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, keberkatan dalam hidup ni sangat penting. Tuan-tuan, mungkin kita tidak ada kesenangan, kita tak ada wang kita tak banyak, gaji kita kecil, pendapatan kita sedikit, tetapi kalau pekerjaan kita itu ada berkat, ada barakah, insya-Allah gaji yang kita terima tu insya-Allah boleh digunakan cukup untuk keperluan hidup kita.
Bila mana ada barakah dalam gaji itu tuan-tuan, walaupun kecil, ianya cukup untuk membiayai keperluan hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apalah gunanya tuan-tuan, apa artinya mempunyai rumah yang besar tetapi tidak berkat? Apalah arti mempunyai wang yang banyak tetapi tidak berkat? Apalah arti mempunyai kenderaan berbuah-buah tetapi tidak berkat? Sebab itu tuan-tuan, keberkatan dalam hidup ini sangat penting. Sudah tiba masanya tuan-tuan untuk kita melihat kembali apa saja muamalah yang kita buat. Sama ada kita berniaga, dalam perniagaan tuan-tuan, bukan kita hanya nak dapat duit, bukan hanya kita nak dapat untung yang banyak, tetapi kita nak mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, kita bekerja, tak kiralah kerja sendiri ataupun kerja swasta atau kerja pejabat, ya, kita nak pastikan tuan-tuan, apa yang kita dapat, apa yang kita buat itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, bila mana kehidupan kita ni ada keberkatan tuan-tuan, maka Allah akan memudahkan urusan kita, insya-Allah. Kesimpulannya tuan-tuan, 4 kelebihan yang kita perolehi bila mana kita melazimkan diri kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga itu. Yang pertama ialah kita mendapat sakinah, ketenangan. Yang kedua ialah kita mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah darjat kita tinggi di kacamata Allah. Yang keempat ialah kita mendapat barakah, iaitu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.